Kita berdoa. 我们低头祷告。 Berikan kami hati-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh memahami, mengerti apa yang Kau inginkan bagi kami dalam kehidupan kami. 主啊，求你赐给我们你的心，让我们可以明白主你要我们做的。 Dan sebabnya di saat ini kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. 主啊，这时候我们渴慕被主你的真理来充满。 Berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, kami rindu untuk diarahkan seturut dengan 主 firman-Mu. 啊，求你向我们说话，我们渴慕可以聆听。 Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami. 但愿神啊，你的灵可以运行在我们里面。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣基督名祷告， Amin. 阿门。 Setelah hari ini tema kita garam dan terang di tengah-tengah dunia yang terpolarisasi. 弟兄姐妹，我们今天的主题就是在这个污秽的世界里，我们被要求成为盐，成为光。 Firman Tuhan pada saat ini akan dibacakan oleh lektor. 这时候，我们这个读经员将为我们来诵读。 Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Tak lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya saudara, tema hari ini mengingatkan kita kembali kepada panggilan kita yang sejati. 今天我们的主题再次提醒我们，我们被呼召的真正的意义。 Ini menjadi garam dan terang dunia. 那就是我们被呼召成为盐，成为光。 Nah, saudara, kalau kita memperhatikan hidup kita hari ini, kita hidup di zaman yang terpolarisasi. 弟兄姐妹，如果我们注意到，我们今日是活在一个被污染的社会里面。 Dunia yang tidak hanya sekedar berbeda pendapat, tetapi justru terbagi dengan berbagai macam kubu. 我们的世界并不只是有不同的想法，但是我们已经被很多的事情来误会了。 Dan media sosial hari ini berperan sangat besar di dalam memperbesar dan memperlebar konflik-konflik yang ada. 因此呢，在很多媒体里面有很多冲突的事件就在那里产生。 Nah, saudara, polarisasi ini tidak hanya terjadi dalam sebuah negara, tetapi juga di dalam sebuah keluarga. 所以弟兄姐妹，这样的一个环境，并不只是在社会里面，但是在我们家庭里面也产生了。 Tidak sedikit dalam keluarga juga terbentuk kubu-kubu ya, di antara anak yang satu dengan anak yang lain, atau menantu yang satu dengan menantu yang lain. 因此，在家庭里面有一个婆婆或者一个媳妇，他们都是有自己的一个小队伍里面。 Perbedaan generasi di dalam keluarga juga menimbulkan potensi konflik yang sangat besar. 因此，在里面有很多那些都是对敌的事情。 Lalu bagaimana dengan kondisi gereja? 所以弟兄姐妹，教会又如何呢？ Saudara, gereja juga tidak imun daripada polarisasi. 弟兄姐妹，教会也并不能说它可以远离这样的一个环境。 Di dalam gereja pun seringkali terjadi begitu banyak kubu-kubu di dalamnya. 因此，在教会也有很多的小团体。 Bukan karena mereka memperdebatkan atau membela Injil Kristus, tetapi seringkali hanya karena hal-hal yang sepele saja. 他们并不是只是为了要坚守神的真理，但是有时候他们自己的看法、他们的想法，他们为了要坚守，也是要有自己的小阵营。 Misalnya, saudara, 我举一个例子，
Di mana posisi pohon Natal? Di depan apa di belakang? 就是我们的圣诞树要把它摆在前面，还是要把它摆在后面？ Gara-gara posisi pohon Natal aja bisa terpecah gereja, betul? 我们看到，只是为了一个圣诞树，教会都会被分裂。 Jumat Agung mau puasa atau mau buka puasa? 然后我们在那个受难节的时候，我们要禁食，还是我们一起开斋？ Diputuskan buka puasa. 所以我们已经决定了，我们一起开斋。 Oke, setelah ibadah Jumat Agung buka puasa, makanannya apa? Mau bubur apa mau makan berat? 所以我们那个受难节聚会完了，我们要一起开斋。我们要吃的是什么？我们吃稀饭，还是要吃什么东西？ Lalu terbagi dua. 然 Ada yang 后就有不同的阵营、不同的看法。 ada yang setuju makan bubur aja karena kalau habis puasa makan yang berat perut pasti sakit. 有的人说，哇，我们已经禁食了，我们开斋，我们要吃那些细腻的东西，让我们的肚子比较能接受。 Tapi kubu yang satu lagi, masa cuma makan bubur nggak kenyang, kasih makan yang berat karena udah puasa harus makan yang banyak supaya kuat. 另外一队就说，我们已经禁食了，已经很饿了，我们要吃更饱足的东西，才可以饱满我们的胃。 Karena suara yang memilih makan berat lebih kuat, maka yang menang yang makan berat. 所以，因为有比较多的人赞同要吃比较重食物的话，因此他们赢了。 Tapi waktu pelaksanaan ada beberapa kotak yang basi. 但是，当我们真的进行的时候，有一些东西已经坏掉了。 Akhirnya dievaluasi, 因此， tuh kan, coba kalau makan bubur, nggak mungkin basi. 当我们在检讨的时候，我们就有人说：“你看，我们如果吃稀饭的话，吃粥的话，我们不可能会坏掉。” Akhirnya makanan ini akan diingat kisah ini sampai ribuan tahun kemudian. 所以这样的一个情形，到千年还被牢牢的记得。 Saudara, akhirnya gereja kehilangan esensinya. 因此，教会已经失去了它真正的意义。 Kita lupa bahwa panggilan kita adalah sebagai garam dan terang. 我们已经忘记了，我们被呼召是要成为盐，成为光。 Kita tidak dipanggil untuk berperang, tetapi kita untuk menerangi yang 我 gelap. 们并不是被呼召成为一个光而已，但是我们要照耀别人的。 Saudara, saya percaya saudara sudah tahu apa itu garam dan apa itu terang. 我相信大家都已经知道什么是盐，什么是光。 Apa fungsinya garam, saudara? 所以我们知道吗？什么是盐的作用？ Sudah pasti memberikan rasa. 当然，我们知道它是给我们有味觉的。 Garam juga bisa berfungsi mengawetkan makanan. 然后我们知道盐它可以延长保存的那个期限。 Dan fungsi yang lain dia mencegah pembusukan. 然后其他它的功效就是它可以防治腐坏 Saya。percaya kita tahu ini semua, saudara. 我们知道所有的这些道理，我们都 Tapi 懂。 pada waktu saya membaca firman Tuhan, saya tergelitik untuk melihat kepada bagian berikutnya. Tuhan berkata begini, saudara. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? 但是在我读这段经文的时候，我就被这一段的经文提醒。那你说盐若死了味，怎能叫它再咸呢？ Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 以后无用，不过丢在外面被人践踏了。 Saudara pernah menjumpai garam tawar? 弟兄姐妹，你有没有看过遇到过那些没有味道的盐？ Kalau teh tawar sering ya. 但是如果我们喝那个就是茶没有甜味的，我们常常喝。 Saudara, rasanya pernyataan Yesus ini membuat kita kebingungan. Kenapa? Apakah mungkin garam itu bisa tawar? 所以主耶稣说这一段话，我们觉得很恍惚。为什么？真的吗？盐有没有味道的盐吗？ Karena kenyataannya pada waktu kita membeli entah itu di pasar, di warung, di supermarket, kita selalu menjumpai garam itu pasti Oh, nggak ada yang jauh, asin. 所以我们常常去买，不管我们在哪里买盐的话，我们只知道盐是咸的。 Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan garam itu menjadi tawar? 但是为什么主耶稣说若盐失了味？
Saudara, tentu saja pemahaman ini kita mesti lihat kepada konteks pada waktu itu. 所以我们当然要看当初他们的情形。 Saudara, garam di sekitar daerah Palestina itu umumnya berasal dari sekitaran Laut Mati. 我们知道这个盐在巴勒斯坦那里的是附近都是一个死海。 Saudara yang sudah pernah ke Israel, saudara pasti tahu dan mungkin sudah mengunjungi wilayah Laut Mati. 所以如果你们去过以色列，你们一定会去过那个死海。 Kenapa disebut Laut Mati? 为什么它被称为死海呢？ Karena semua air mengalir ke dia dan dia tidak mengalirkan air ke tempat 因 lain. 为所有的水就往它那里流，它没有把水流出去， Sehingga kadar mineral di sana dan kadar garam di sana sangat tinggi. 所以它那里的矿物质的成分是非常的高。 Nah, saudara, karena garam di sekitar Palestina itu dibuat atau diambil dari sekitaran Laut Mati, 所以在那里，他们就是在那个死海附近去索取那些盐， saudara, maka garam pada waktu itu tuh bukan garam murni NaCl kalau 所以那时候的 kodenya. 盐并不是像我们现在那么纯的一个盐的成分， Tetapi garam ini juga terbentuk dari berbagai macam campuran yang lain. Ada kapur, ada pasir, ada mineral-mineral lain yang ikut masuk menjadi bentuk 所以 sebuah 他们 garam. 那里的盐是有很多其他的矿物质所混合在里面的。 Nah, lapisan luarnya itu ya itu NaCl garam. 那它最外面那一层没错，都是我们用的那个盐。 Tetapi lapisan dalamnya itu gabungan dari berbagai macam material. 但是它其实真正的很多其他的矿物质在那里混合所造成的。 Oleh sebab itu penggunaan garam pada masa itu dengan masa sekarang berbeda, saudara. 因此，当下他们用这些盐的用途跟现在是有所不同。 Kalau sekarang menggunakan garam tinggal ditabur aja mau berapa banyak, betul? 现在如果我们要用盐的话，盐巴的话，我们只是要多少，我们就把它舀多少。 Pada waktu itu karena ini bentuknya berbagai macam material dan bentuknya bongkahan-bongkahan yang lebih besar, maka mereka tidak mencelupkan semuanya, hanya ya boleh dibilang di atasnya ya diaduk-aduk, nanti kalau udah berasa asin ya udah 以前 diangkat. 他们是一块的，所以他们不是用舀下去，他们只是把它放在上面，让它的那个盐在那里融化而已。 Nah, bagaimana bisa membedakan bahwa ini garam yang masih asin sama yang sudah tidak asin, yang sudah 所 tawar? 以我们要如何去分辨这些盐还有咸味，或者是已经没有咸味了？ Gampang sekali, saudara. 所以很简单。 Kalau yang masih asin warnanya putih sekali. 所以如果那个盐它还有咸味的话，它非常晶莹剔透，很白的。 Kalau yang sudah tidak asin, yang sudah tawar, ya bentuknya udah mulai kecoklat-coklatan, ya, dan sangat rapuh dan dia mudah sekali hancur. 所以如果已经没有咸味的那个盐，它已经有一点带黄了，然后我们一说它已经会粉碎了。 Lalu itu sebabnya ketika garam itu menjadi tawar, dia nggak ada gunanya, dia cuma dibuang aja udah. 因此，如果盐已经失去了它的咸味，就已经没有作用了，它就是被丢掉。 Bahkan kalau materialnya begitu sangat padat, sangat kuat, itu bisa dijadiin kayak konblok begitu, saudara ya. Jadi buat jalan setapak. 所以，如果它已经没有那个味道了，它就被成为那个给人家践踏的一个砖块而已。 Saudara, di sini kita memahami ketika Yesus berkata garam itu menjadi tawar. 因此，在这里我们明白，主耶稣说：“若盐失去了味， Maka yang berubah itu bukan bentuknya. 所以并不是代表说它的那个形状， Penampakannya sama, bentuknya sama, tapi fungsinya sudah hilang. 它的形状可以还一样，但是它的作用已经不同了。 Maka Yesus berkata, ini garam yang tawar, enggak lagi berfungsi dan dia cuma bisa dibuang dan diinjak 因 orang. 此，主耶稣说，这些盐失去了味，它已经没有作用了，它只是被丢在外面，被人践踏。 Saudara, itu juga kemudian menjadi gambaran bagi kita hari ini, saudara, bagaimana dengan kondisi kita sebagai orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan menjadi garam dunia. 因此，这段话提醒我们今天成为信主的人，我们的情况是如何？ Secara penampakan sama, 我们在外表看来都一样的， masih datang ke gereja, 我们看到他还是来教会， masih baca 他 Alkitab, 还有读经，
masih pakai aksesoris 他 kekristenan, 还有带一些基督教的一些那个装饰品， tapi sudah kehilangan identitasnya, jati dirinya. 他的身份已经消失了， Dia kehilangan fungsinya. 他已经消失了他真正的作用。 Jangankan memberi rasa, 不要说他能不能给味道给别人， nggak ada gunanya lagi. 他已经没有作用了。 Saudara, justru perbedaan inilah yang kemudian Tuhan ingin kita berhati-hati. 因此，在这样一个不同的一个分辨的事情上，神要我们很警惕。 Saudara, memang betul penganiayaan itu menjadi sebuah pergumulan bagi gereja. 弟兄姐妹，没错，有一些逼迫是成为教会的一个非常挣扎的事情。 Tapi menurut saya hari ini di tengah komunitas atau di tengah kota yang sangat maju sekali di Medan, masalah terbesar gereja bukan penganiayaan tetapi justru kehilangan identitas. 但是，特别是在棉兰这个地方，我们知道信徒最大的那个逼迫挣扎并不是逼迫，但是我们已经失去了我们的身份。 Ketika gereja lebih menyerupai dunia dibandingkan menyerupai Kristus, maka sejatinya kita sudah kehilangan fungsi daripada garam itu. 如果教会比较像世界，胜过像基督，所以我们知道我们的作用已经没有了。 Pada waktu hidup kita tidak lagi memberikan rasa, memberikan pengaruh di tengah-tengah lingkungan kita, kita sudah kehilangan fungsi daripada garam itu. 当我们的生命已经不再给别人有所影响力，我没有功效的时候，我们已经没有那种味道了。 Bagaimana keadaan kita di tengah-tengah dunia hari ini? 弟兄姐妹，我们今天活在这个世界上，我们本身是如何呢？ Di dalam keluarga kita, 我们在我们的家庭里面， di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di 在我 tengah-tengah 们的学 masyarakat. 业，在我们的工作岗位，在我们的社会， Adakah kehadiran kita masih memberikan pengaruh kekristenan itu? 我们还对他们有影响力吗？ Atau jangan-jangan orang-orang berkata, nggak ada bedanya kamu sama kita. 或者是我们周遭的人对我们说，你跟别人都没有什么不同， Malah kalau lagi ngomongin bisnis kita bisa lebih jahat daripada orang-orang dunia. 或者是如果要说的话，我们可以比世界的人还更凶恶。 Saudara, hati-hati. 弟兄姐妹，我们要当心， Garam yang kehilangan fungsinya tidak ada gunanya lagi. 已经失去味道的盐是已经没有作用了。 Saudara, bagian kedua Tuhan menyatakan kepada kita bahwa panggilan kita, identitas kita adalah sebagai terang. 第二点，主耶稣告诉我们，我们被呼召是要成为光。 Saudara, kita tahu apa itu fungsi terang. 我们也知道光的作用是什么。 Saudara, pada waktu ada terang tentu saja kegelapan itu sirna. 我们知道，当光存在的时候，黑暗就消散了。 Terang juga menerangi dan memberikan kita penglihatan terhadap jalan, ya. 然后光它也是帮助我们在黑夜中可以看到前面的路。 Waktu kita cari barang, kita gunakan senter, dia menyingkapkan yang tersembunyi, betul? 然后当我们找东西的时候，我们用那个手提电的话，它的光可以帮助我们寻找我们要找的。 Dengan adanya terang seringkali memberikan kita rasa aman, nyaman, betul? 然后有光会给我们带来一些安全感。 Saudara, waktu awal-awal pernikahan kami, saya bawa semua main-main ke Jawa Tengah. 当牧师跟师母刚结婚不久，他们到东角湾去那里玩。 Kami main-main ke sebuah tempat namanya Gua Pindul. 所以他们去一个地方叫Gua Tindul那里旅游。 Ya, saudara, gua itu dialiri oleh air. Ya. 所以那个山洞是有一些水流的。 Kedalaman air itu bervariasi mulai dari 4 meter sampai 10 meter. 然后那里的水有4米高到10米。
Nah, kami dipimpin oleh satu guide, ya. Jadi kami berdua masing-masing di satu ban, gitu ya. Jadi kita duduk di ban mobil, ban dalam mobil. Lalu si guide itu memimpin dari belakang, mengarahkan pakai 然后有一 senter. 个导游，就是他带领我们各自坐上那个轮胎，就在那里我们漂浮。 Jadi kami cuma mengandalkan si guide dan senternya. 然后我们只是靠这个导游跟那个手提电而已。 Pada waktu kami sampai di titik tengah daripada gua itu, si guide mengatakan ini titik tergelap, tidak ada cahaya yang masuk sama sekali dan cuma senter yang saya bawa aja. 然后我们到某一个点的时候，导游告诉我们，这是整个山洞最黑暗的地方，一点光的照射都没有，我们只是靠我们手上的手提电。 Dan di titik itu tidak terdengar suara apapun, saudara. 然后在那一个点，我们也没有听到任何的声音。 Walaupun saya tahu di belakang kami itu ada rombongan lain, tapi nggak kedengeran 然 suara 后虽 mereka. 然我知道我们后面还有其他的团队在前往，但是我们一点声音都听不到。 Lalu guide itu berkata, saya akan matikan lenter. 然 Ya, 后那个导游说，我要把手提电把它熄灭了。 memberikan kesempatan buat Bapak dan Ibu untuk berdoa kepada Sang Pencipta menurut keyakinan masing-masing 然后 selama 1 menit. 先生，然后还有太太，你们两个可以按照你们的信仰，你们向上主祷告。 Istilahnya kami diajak solitude di dalam kegelapan, 所 saudara. 以其实他就是要我们在那个一个黑暗的山洞里面，在那里安静。 Waktu guide-nya ngomong gitu, hal pertama yang saya lakukan, saya pegang erat-erat bannya itu guide. 所以当这个导游这么说的时候，我就手抓紧那个导游他的轮胎， Jangan sampai dia kabur, karena cuma dia dong bawa senter, 因 saudara. 为只 Ya. 有他带着手提电，他不可以离开我们。 Satu lagi saya pegang erat-erat bannya semu, jangan sampai hilang. 然后另外一只手，我就抓住那个师母的那个轮胎。 Tetapi pada waktu senter itu dimatikan, kegelapan itu membuat sangat tidak nyaman. 但是弟兄姐妹，当手提电被熄灭的时候，那里的环境真的非常不舒适， Karena mata ini tidak terbiasa dengan tidak ada cahaya sama sekali. 因为我们的眼睛不习惯，就在一个环境是黑暗，暗到一点光都没有的， Bukan hanya tidak ada cahaya, tidak ada suara sedikit pun yang masuk 单 di 单 telinga. 没有亮光，一点声音都没有。 Setelah pada waktu senter itu nyalakan kembali, waduh rasanya senang banget. 所以当把那个手提电打开的时候，我觉得非常舒服。 Waktu keluar dari gua itu saya cerita-cerita sama Semu, ya tadi kamu rasanya gimana? Waduh agak ngeri juga ya, horor juga dia bilang. 所以到外面的时候，我跟师母聊天，问他刚才你的感觉如何？他说有一点恐怖。 Soalnya itu sebabnya jelaslah bahwa terang itu begitu penting dalam kehidupan kita 所以 manusia 在 hari 这里 ini. 可以告诉我们，亮光在这个生命中是非常重要的。 Saudara, kita tahu bahwa dunia ini sudah gelap oleh karena dosa. 我们知道这世界因为罪恶的关系已经非常黑暗了， Dosa bukan hanya menggelapkan mata orang, tapi menggelapkan hati seseorang. 所以罪恶不单单把人的心眼暗淡了，但是也让我们整个人就是黑暗的。 Dan hati yang digelapkan oleh dosa itu, saudara, memerlukan terang yang menuntun mereka. 所以在这样一个黑暗的环境，我们需要一盏灯，一个光来照耀我们。 Oleh karena itu Kristus terang yang sesungguhnya memanggil saudara dan saya menjadi anak-anaknya, menjadikan kita saudara terang bagi dunia ini. 所以主耶稣他再一次的呼召你和我成为神的儿女，我们要成为世界的光。 Terang yang seharusnya mengusir kegelapan. 所以光可以去除所有的黑暗。 Terang yang seharusnya menuntun orang-orang yang hidup di dalam kegelapan itu kepada kebenaran Kristus. 所以光其实它可以带领一些人已经走迷失的回到神的真理里面。 Terang yang seharusnya menyatakan hal-hal yang tersembunyi yang terjadi di dalam kegelapan. 光应该它是可以解释所有隐藏在里面的事情。 Terang yang seharusnya memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitar kita. 光其实它原有的那个意义就是可以带给人一个安全感。 Tapi pertanyaannya, apakah kita menjalankan fungsi itu? 但是问题是我们真的有把这个职务执行出来吗？
Mungkin kita berkata, kayaknya susah deh jadi terang Muse di tengah-tengah komunitas saya. 也许我们说，牧师，我们在我们周遭的一个环境里面要成为光，感觉上很困难， Karena saya cuma minoritas. 因为我是一个比较小的民族。 Saudara, kita tidak perlu saudara menerangi seluruh dunia dengan kegelapannya. 弟兄姐妹，我们不需要照亮整个世界整个黑暗的世界。 Kita hanya perlu menyalakan satu pelita untuk menerangi satu ruangan, betul? 我们只是需要就是打开一小盏的灯，让我们可以照亮一个我们的房间。 Pelita kita mungkin tidak bisa menerangi satu komplek yang sedang mati lampu. 我们的光，也许我们的那一盏灯，也许不能照亮我们整个社区的一停电的那个黑暗。 Tapi karena pelita kita, maka orang bisa melihat dari jauh ada cahaya di sana. 但是因为我们有点亮的一盏小灯，让所有的人他可以看到在那里有一束光。 Saudara, pada waktu saya pelayanan di Jakarta, 弟兄姐妹，当牧师在雅加达服侍的时候， kami punya kesempatan saudara untuk pelayanan misi ke Kalimantan. 所以我们有一个团队要到加里曼丹那里做宣教。 Saudara, kami menyewa kendaraan untuk bisa sampai ke tempat pelayanan misi. 所以我们就租了一辆车，让我们可以到达那个目的地。 Nah, saudara, karena kami pelayanan di daerah Kalimantan yang sangat banyak pohon sawit, 所以我们在那个加里曼丹那里是一个很多那个棕榈树的一个地方，在那里服侍。 penerangan kurang, 所以在那里那个灯很少。 maka pada waktu malam itu tidak ada cahaya sama sekali. 所以在晚上的时候是没有亮光的。 Nah, tapi saudara, pada malam itu kami harus buru-buru kembali dari tempat pelayanan kami ke Singkawang karena kami besok hari Minggunya kami akan ada pelayanan di 所以我 Singkawang. 们在那个晚上，我们必须要赶路回到新高旺那里，因为明天我们还在新高旺有服侍。 Perjalanan yang kami tempuh tuh kira-kira kurang lebih 3 jam dari titik pelayanan misi ke Singkawang. 我们在我们服侍的点到新高旺大约有3个小时的路程。 Nah, kami iring-iringan ada kira-kira 3 mobil. 所以那时候我们大概就是我还记得有3辆的车， Saya di paling belakang, 所以我们的车是最后面的。 nyetir mobil. 所以我在那里我开车， Lalu kaca mobilnya itu depannya 60%, samping kanan kiri 80%. 所以在前面的那个它的可以看到的那个玻璃只是60%，其他的80%。 Dalam kondisi hujan deras, wipernya tidak berfungsi dengan baik. 因为那时候下大雨，它的那个扫雨的那个已经没有作用了。 Saudara yang bisa nyetir, saudara pasti tahu pergumulan saya. 所以弟兄姐妹，你们会开车的话，你一定知道我那时候的挣扎。 Nah, celakanya mobil pertama yang mimpin kami itu kencengnya minta ampun, memang orang 辆 lokal. 车它带领我们前往的那个，它开得很快。 Mobil kedua bagian tim kami, ya, dia juga ngejar mobil yang di depan. 所以第2辆车它也是跟着追随那个第1辆的车。 Bagaimana dengan saya? Saya ngejar mobil yang di depan saya, saudara. 所以我必须要追随我前面那一部车。 Tapi bersyukur ya, bersyukur saudara. 但是感谢主， Setiap mobil itu ada punya lampu rem ya. 所以每一辆车都有那个，如果踩刹车的时候有灯会亮的。 Walaupun dia tidak nginjak rem, itu lampunya tetap nyala. 所以虽然他没有踩刹车，但是那个灯也是照样的会亮。 Jadi apa yang menjadi patokan saya cuma liatin lampu remnya, saudara. 所以我只是看他那个踩刹车的那个灯而已。 Jadi kalau sampai lampu remnya hilang itu berarti saya udah ketinggalan jauh. 所以如果我没有看到那个踩刹车的灯在亮，表示说我已经被落后很多。 Saudara, saya nggak butuh cahaya yang banyak, saya hanya butuh lampu rem itu nyala aja. 所以弟兄姐妹，我不需要其他的灯光，我只需要看到那个踩刹车的那个灯就够了。 Saudara, harusnya demikianlah orang Kristen. 弟兄姐妹，基督徒也是如此。 Kita perlu menjadi terang di tengah-tengah kita. 我们必须要成为在我们周遭成为一束光。 Kalau bagian pertama Tuhan mengingatkan hati-hati garam bisa berubah fungsinya. 所以大家第一点，主提醒我们，你要小心，不要直到你的盐失去了味。 Bagian kedua, Tuhan Yesus juga memperingatkan kepada kita tentang terang.
第二点主耶稣也提醒我们有关以光， Tidak ada orang yang menaruh terang di bawah tempayan, 所以没有人把那个光放在斗底下的， tetapi menaruhnya di atas gantang. 但是把那个光是放在那个灯台上的。 Tapi bukankah seringkali kita suka menaruh terang itu di bawah tempayan? 但是弟兄姐妹，岂不是我们常常喜欢把那个我们的灯放在斗底下吗？ Saudara, salah satu tokoh superhero yang saya suka itu Superman. 所以我很喜欢的一个大人物就是 Superman。 Walaupun nama saya Suparman, 虽然牧师叫着 Superman， tapi saya senang dengan Superman, saudara. 但是牧师非常喜欢 Superman。 Apalagi pada waktu dia buka baju. 当他gitu ya. 把衣服脱开的时候， Udah pasti abis itu tuh adegan, wah luar biasa sekali, 所以 saudara. 一定他有一个很激烈的一个动作。 Tapi dia nggak bisa terus pakai baju Superman. 但是我不能穿 Superman 的衣服， Dia harus menyamar pakai baju biasa, jadi pekerja biasa yang agak on gitu ya. 他不能穿着那个 Superman 的衣服，但是他要穿着一个很普通而且看起来很笨拙的。 Karena hari ini ada banyak orang Kristen seperti itu. 弟兄姐妹，这个时候有很多基督徒就像如此。 Pada waktu kumpul sama orang-orang Kristen buka baju jadi Superman 所 semua. 以当跟基督徒集合在一起的时候，把衣服打开，就好像穿着 Superman 的衣服。 Tapi pada waktu di kumpulan orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tutup dikit kalau bisa kagak kelihatan baju Superman-nya. 所以当他跟非基督徒在一起的时候，他把衣裳把它遮得满满的，让别人看不到那个 Superman 的衣服。 Kita menutupi identitas kita. 我们把我们的身份隐藏下 Kita 来， menaruh pelita itu di dalam tempayan. 所以我们把我们的那个灯放在斗底下。 Apa alasannya? 我们的理由是什么呢？ Supaya kalau kita buat dosa, orang nggak tahu kita orang Kristen, betul? 理由就是我们的理由就是，如果我犯罪，没有人认得出来我。 Bertobat, saudara. 弟兄姐妹，我们必须要悔改。 Saya tutup renungan saat ini dengan sebuah kisah. 所以这时候我用一个故事来结束今天的正道。 Saudara, pada waktu Nazi berkuasa dan membunuh banyak orang Yahudi, 所以当那个纳吉他进食，然后他要把很多的犹太人杀死。 Saudara, satu masa kemudian tentara Nazi itu membawa orang-orang Yahudi itu yang akan dimasukkan ke kamp konsentrasi naik kereta api, saudara. 所以那时候这个纳吉就要带一群的犹太人，就是要把他们带到那个行营那里，然后要把他们带他们上车。 Nah, saudara, kereta itu melewati satu buah gereja yang ada dekat pinggiran rel. 然后他就这个火车呢经过一个教会，就是在那个火车道的旁边。 Nah, saudara, pada waktu melewati gereja itu, orang-orang Yahudi yang melihat ada gereja, saudara, mereka teriak-teriak minta tolong kepada orang-orang yang ada di dalam gereja yang lagi ibadah. 所以当那个火车经过那个教会的时候，犹太人大喊大叫的，希望教会里面的犹太人可以帮助他们。 Tapi saudara tahu apa yang terjadi? 但是弟兄姐妹，你怎么知道发生什么事情？ Pada waktu pemimpin gereja, pada waktu kemudian liturgis mendengar ada teriakan tolong di depan yang sedang naik kereta api itu. 所以当在里面的领袖，在里面的主领听到外面有人大喊大叫，要求人家帮助的时候， Apakah si pemimpin itu berkata, mari kita keluar tolong mereka? 所以这个领袖就说：“来，我们一起出去，我们来帮助他们。” Enggak. 不是这样。 Pemimpin itu berkata, mari kita menyanyi, menyembah lebih keras lagi. 所以这个领袖说：“我们大声，我们更大声来赞美我们。” Kurang semangat nih nyanyinya, lebih keras lagi. 所以那时候所有的会众，大家都更大声在那里敬拜，在那里赞美。 Suaranya dinyanyikan lebih besar lagi. Mereka di sana teriak, lebih besar lagi, tolong kami. 所以他们在里面的敬拜的声音越来越大，外面的求救的声音也越来越大。 Lalu pemimpin pada waktu itu, musik lebih besar lagi, nyanyi lebih keras lagi. 所以那个领袖说：“音乐给他更大声，我们唱诗唱了更大声。” Saudara, mirip sekali bukan? 弟兄姐妹，非常恐怖。 Gereja yang sedang memuji Tuhan tetapi menutup telinganya dengan teriakan minta tolong di luar sana. 一个正在敬拜的教会，但是他们把耳朵
封起来，不愿意听外面求救的声音。 Jangan sampai itu terjadi di 弟 antara 兄姐 kita. 妹，希望我们的教会不到这样的一个地步。 Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿神来帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Tolong kami Tuhan, 主帮助我们， supaya kami tidak kehilangan identitas 让我 kami. 们不失去我们的身份。 Engkau memanggil kami menjadi garam dan terang-Mu. 你呼召我们成为盐，成为光。 Biarlah sungguh-sungguh kami menyadari fungsi kami di tengah-tengah dunia ini. 但愿神，我们真的可以把我们的功用发挥出来。 Kami terbatas, kami tidak bisa melakukan banyak hal, tapi hal terkecil yang kami bisa lakukan bagi orang-orang di sekitar kami itu menjadi berkat bagi mereka. 主啊，我们有限，我们不能做很多的事情，但愿我们可以把我们应份做的，我们做出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan.